Pada masa tu, dia terpandang satu susuk tubuh wanita yang tengah memandang dekat dia. Benda tu tengah tengok tepat dekat dia sambil tersenyum. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, untuk kisah kali ini, Pika akan menceritakan tentang kisah seram yang berlaku dekat satu keluarga yang mereka ni telah pun sewa satu homestay. Dan homestay tu berada betul-betul bersebelahan dengan sebuah kubur lama. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan kisah kali ini. Pada suatu hari ni, adalah satu keluarga ni, mereka pergi ke Kelantan buat kali pertama. Dan mereka ni sebab mereka adalah satu keluarga yang agak besar, jadi mereka pun sewalah satu homestay ni. Dan mereka katakan yang selepas dia masuk dekat kawasan rumah tu kan, dia kata rumah tu memang sangat cantik, rumah banglo 2 tingkat dengan kawasan yang sangat luas dan keadaan rumah tu pun memang sangat-sangat menarik lah. Mula-mula tak ada benda yang pelik pun, okey, bila dia sampai tu. Cumanya masa dia tengah duduk meronda dekat kawasan sekitar rumah tu, okay, bila biasalah kan excited untuk tengok kawasan rumah semua. Jadi masa itulah baru dia terperasan yang dekat sebelah rumah tu dia ada satu tembok yang agak tinggi tau. Dan bila diperhatikan, rupa-rupanya di sebalik tembok tu ada satu perkuburan lama. Jadi dekat situ dia pun macam fikirlah, oh mungkin tuan rumah ni buat tembok tu agak tinggi sikit supaya benda tu tak menakutkan penyewa yang sewa dekat homestay tu. So mungkinlah kan, sebab biasalah orang kita kan macam agak skeptikal bila nampak ada kubur, rasa seram, betul tak? Jadi mungkin sebab itulah tuan rumah tu dia letakkan satu tembok yang tinggi untuk membuatkan penyewa ni tak nampak sangat dekat kubur tu. Pada malam pertama mereka sewa homestay tu, lepas dia orang semua satu family ni siap makan malam apa semua kan. So dia pun kata dia rasa penat, jadi dia pun nak naik ke atas, dekat tingkat atas. Dan pada masa tu keluarga dia yang lain tengah duk sembang-sembang lah dekat ruang tamu pada tingkat bawah. So dia pun masuklah bilik dia dekat tingkat atas. Dan masa tu dia tak perasan masa mana dia tertidur. Tiba-tiba dia terjaga sebab dia dapat rasakan yang dekat hujung kaki dia tu macam ada orang sentuh tau. Macam ada satu sentuhan lembut tu. Mula-mula dalam keadaan mamai, dia ingatkan tu adalah suami dia. Tapi bila dia buka mata, dia tengok tak ada orang pun dekat kaki dia tu. Selain tu juga, dalam keadaan mamai tu jugalah, dia terperasan seperti ada satu lintasan kelibat tau dekat tingkap bilik dia. So masa tu dia terkejutlah sebab dia macam tadi rasanya dia tak buka pun tingkap tu. Dan lagi menyeramkan, bukan setakat tingkap tau yang terbuka, tapi langsir pun macam diselak. Pada masa itulah dia mula rasa berdebar. Yelah kan, sebab kita walaupun sebelum tidur mestilah kita ingatkan pintu tingkap semua buka ke tutup. Ni tiba-tiba terbangun dah lah rasa ada sentuhan dekat kaki. Lepas tu bila terbangun tengok pintu tingkap tu dengan langsir terselak terbuka apa semua kan. So mestilah rasa berdebar, betul tak? Tapi dia memberanikan diri untuk pergi tutup tingkap tu tau. Dan pada masa itulah, masa dia tengah duk tarik tingkap tu nak tutup, dia tercium bau yang sangat-sangat wangi. Kemudian pada masa yang sama tiba-tiba badan dia rasa macam kaku tau. Badan dia rasa lemah sangat. Mulut dia pula cuba untuk memanggil suami dia. Tapi dia rasa macam suara dia tak terkeluar. Berat sangat. Sebab pada masa tu dia terpandang satu susuk tubuh wanita yang tengah memandang dekat dia. Benda tu tengah tengok tepat dekat dia sambil tersenyum. Dan lagi menyeramkan, kelibat yang dia nampak tu adalah kelibat perempuan yang memakai baju dan juga selendang putih. Baju tu pula adalah baju kebaya tau. Dia katakan masa dia ternampak kelibat tu tengah tengok dia tajam, walaupun benda tu senyum, tetapi senyuman dia tu memang sangat-sangat menyeramkan. Dan pada masa tu disebabkan dia terlampau takut, dia hanya mampu untuk pejamkan mata. Kaki kan dah kaku semua kan. Nak panggil suami, suara pula tak keluar, betul tak? Jadi apa yang dia buat ialah dia hanya pejamkan mata sambil pada masa yang sama dia membaca beberapa ayat Al-Quran. Lepas dia pejamkan mata dan dia baca beberapa ayat Al-Quran tu, Alhamdulillah lepas tu kaki dia yang pada mulanya kaku tu sekarang dah boleh bergerak sikit. Dan lepas tu juga bila dia buka mata kan,
dia tengok kelibat perempuan berkebaya putih tu tadi dah tak ada dah. Okay, stop. Sebelum kita teruskan dengan cerita kali ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dekat Pika Storyteller Channel. Keesokan harinya, masa diorang ni semua tengah berkumpul dekat kawasan ruang tamu kan, tiba-tiba dia terkejut sebab salah seorang daripada adik ipar dia ni tanya dia satu soalan. Ada rasa sesuatu yang tak kena tak dengan homestay kita ni? Jadi dia pun tanyalah adik ipar dia tu kenapa kan. Lepas tu adik ipar dia ni bagi tahu masa malam, semalam tu, masa dia tengah keluar daripada rumah, dia nak tutup pagar, nak kunci pagar, dia pelik sebab dia nampak ada kelibat seorang perempuan yang memakai baju kebaya putih dan juga selendang putih ni tengah berjalan menuju ke arah kubur. Kat situ pun kalau kita dah rasa seram, dah lah pakai baju macam zaman dulu. Lepas tu berjalan pula perlahan-lahan menuju ke arah kubur lama. Tapi yang lagi seram ialah tiba-tiba adik ipar dia cakap kan, dah lah nampak kelibat tu berjalan pergi ke arah kubur kan. Tiba-tiba dia nampak kelibat tu tadi terbang tau. Terbang lepas tu bertenggik betul-betul dekat atas pokok. Memang sasah lah, bukan manusia, betul tak? Jadi selepas tu disebabkan oleh terkejut dengan benda tu, adik ipar dia ni pun berlarilah ketakutan masuk ke dalam rumah, terus kunci pintu rumah apa semua. Jadi dia ingatkan dia seorang je yang nampak benda tu ataupun dapat gangguan dekat kawasan rumah tu. Rupanya kakak ipar dia pun terima benda sama juga. Tapi gangguan tu sampai situ je lah. Tak adalah ahli keluarga lain pun terima gangguan yang sama. Maksudnya mungkin mereka berdua sahaja yang dapat melihat kelibat tu pada malam tu. Dan dia katakan yang walaupun tu kali pertama dia pergi Kelantan dan dia stay dekat homestay tu, tapi itu merupakan satu pengalaman seram yang memang dia tak akan lupakan sampai bila-bila. So apapun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share. So kita jumpa lagi dalam video Pika yang akan datang. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng tu supaya every time kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika. Okay, so itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa lagi in my next video. See you soon. Bye.